Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah hari ini kita akan masuk pada tajuk yang baru, iaitu sifat-sifat Allah yang yang ke 7, 8 dan 9. Okey, boleh lihat di sini sifat-sifat Allah. Yang pertama di sini adalah qudrah. Qudrah. Okey, ataupun yang bermaksud Allah Maha berkuasa ataupun kuat. Okey, itu adalah sifat Allah. Sifat wajib bagi Allah. Okey, yang kedua adalah iradah. Iradah. Iradah yang bermaksud Allah berkehendak, ataupun akan yang kita boleh faham lagi, Allah berkehendak ke atas segala sesuatu. Okay, nanti Ustaz akan explain satu persatu. Okay, yang ketiga adalah ilmun. Okay, ilmun yang bermaksud Allah Maha mengetahui. Ilmun. Okay, baik. Kita pergi pada satu persatu, iaitu sifat Allah qudrah, iaitu qudrah ataupun Allah Maha berkuasa. Di sini kita boleh fahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat berkuasa ke atas segala makhluknya. Sebagai contoh, Allah Maha berkuasa untuk menghidupkan manusia. Allah berkuasa menghidupkan, mencipta, menghidupkan segala benda yang ada di muka bumi ini. Dan Allah juga berkuasa mematikan apa sahaja yang yang Allah sendiri cipta dan juga manusia itu cipta. Allah berkuasa. Sebagai contoh, Allah boleh menghancurkan bumi, Allah boleh menghancurkan bangunan-bangunan, Allah boleh menghancurkan apa sahaja yang diciptakan oleh diri dia sendiri, iaitu Allah, ataupun mematikan sesuatu ataupun menghancurkan sesuatu. Ustaz bagi contoh, satu bangunan yang diciptakan oleh manusia, tetapi dengan izin Allah, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah berhak untuk memusnahkan bangunan tersebut dengan jalan melalui dengan jalan, sebagai contoh dengan sebab ribut, sebab tanah runtuh dan sebagainya. Okey, dan Allah juga berkuasa menghidupkan dan juga mematikan, iaitu seperti mana manusia ataupun haiwan yang diciptakan olehnya yang asalnya hidup, tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mematikan apa sahaja yang dikehendakinya. Kita sebagai manusia mesti kena percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa atas segala-galanya. Manusia ini tak ada kuasa, tak ada kuasa untuk mematikan, tak ada kuasa terhadap sesuatu. Kuasa kita mungkin kuasa manusia ini terhad. Sebagai contoh, cikgu atau ustaz, kuasa ustaz hanya dalam sekolah saja. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ini berkuasa ke atas seluruh alam semesta. Okay, boleh faham? Itu salah satu daripada maksud qudrah, iaitu Allah Maha berkuasa ataupun kuat. Okay, kita pergi kepada yang kedua. Yang ada di sini sifat-sifat Allah, iaitu iradah. Iradah yang bermaksud Allah berkehendak ke atas segala sesuatu. Okey, baik. Senang Ustaz bagi contoh apa yang berlaku di Malaysia sekarang ataupun di seluruh dunia sekarang ini, iaitu Allah mengujikan kita semua ini dengan kehadiran wabak corona, wabak coronavirus. Okay, itu adalah semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah berkehendak untuk menjadikan manusia ini ada yang kena penyakit, ada yang tidak kena penyakit. Itu Allah berkuasa dan berkehendak atas segala sesuatu, dan tiada siapa pun yang boleh halang atas segala kehendak Allah ini. Dan kehendak Allah ini adalah membuktikan bahawa Allah sahaja yang
raja ataupun uh, Tuhan sekalian alam. Seperti mana kita baca suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kepada dialah kita memohon ampun, dan kepada dialah kita memohon pertolongan. Dan sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ini yang berkuasa dan berkehendak ke atas segala sesuatu. Sebagai pun kita boleh relatekan dengan kudrah tadi. Okey. Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu, dan Allah juga berkehendak ke atas segala sesuatu. Allah nak jadikan bumi ini panas, Allah nak jadikan benda dunia ini sejuk, ada negara yang sejuk, ada negara yang panas. Itu semua segala kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang boleh halang, tak ada siapa yang boleh menafikan dia. Okey. Apa lagi yang kita boleh bagi contoh? Iradah, kekuatan, iaitu Allah berkehendak. Dan Allah juga kita boleh bagi contoh lagi, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan penyakit ini ataupun wabak ini, semuanya atas segala kehendak dia, dan Allah sendiri yang menyembuhkannya. Allah sendiri yang mencipta, Allah sendiri yang menyembuhkannya. Itu adalah antara kuasa ataupun iradah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebagai manusia mesti kena ada rasa redha dan sabar. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan pahala kebaikan kepada orang yang bersabar atas segala ujiannya. Sebab Allah Maha berkuasa dan berkehendak segala sesuatu. Okey, boleh faham tak? Saya secara ringkas. Okey, secara ringkas, iradah ini Allah Subhanahu Wa Taala tak peduli pun apa yang manusia nak, tapi semua di atas dunia ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang boleh halang. Negara mana-mana yang hebat macam mana pun, diri kita ni mewah macam mana pun, hebat macam mana pun, tetapi Allah nak tarik ataupun Allah nak melenyapkan sesuatu benda pun, itu adalah ke atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga adalah ilmu, iaitu yang bermaksud Allah mengetahui, ya, Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah Maha tahu atas segala apa yang berlaku dalam dunia ini, sama ada kita tak tahu ataupun kita tahu, semuanya dah ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah tahu dah apa yang akan berlaku pada diri ustaz. Dia dah tahu dah apa yang akan berlaku pada tahun 2020 ni, 2021 ni. Dia dah tahu dah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ni dah tahu dah apa yang akan berlaku 10 tahun lagi. Itu antara ilmu Allah yang tak ada pada manusia. Macam kita tahu, contoh ilmu kita ni terbatas. Manusia boleh membaca Quran, manusia boleh mencipta kereta, manusia boleh apa lagi, membuat rumah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lebih pada itu. Allah boleh buat lebih pada yang manusia boleh buat. Sebagai contoh, Allah boleh kalau manusia boleh mencipta bangunan, mencipta kereta dan sebagainya, Allah dah menciptakan kita sendiri. Bayangkan, setiap apa yang berlaku ini, sebagai contoh, setiap daun yang jatuh dalam dunia ini, Allah tahu berapa yang jatuh dan berapa yang ada daun yang ada dalam satu pokok. Contoh, kita ada satu pokok, berapa daun dia, Allah dah tahu. Dan berapa yang daun yang dah mati, yang dah jatuh ke bumi dalam seluruh dunia ni, yang daunnya jatuh, Allah juga tahu. Sebab itu Allah mengetahui secara kita buat terang-terangan ataupun secara sembunyi, dan Allah mengetahui segala-galanya. Okey, itu secara ringkas berkenaan dengan tiga sifat ini. Yang pertama tadi Ustaz ulang adalah qudrah, qudrah, iradah, ilmu. Okey, baik. Kalau masih ingat lagi nasyid yang Ustaz pernah ajar sebelum ni tentang sifat Allah, iaitu Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi
qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Ni qudrah, iradah, ilmun. Nanti kita akan sambung lagi. Dia ada 20 sifat yang kita akan pelajari secara tidak langsung. Okey. Kalau kita nak mendalami lebih lanjut, insya-Allah kamu akan belajar lagi, insya-Allah. Ini adalah secara ringkas sahaja. Okey. Boleh faham semua, insya-Allah. Mudah-mudahan saya dan semua pelajar dapat memahami dengan secara lebih mendalam berkenaan dengan tiga sifat ini. Okey, yang pertama ingat balik yang pernah Ustaz ajar, iaitu sifat-sifat Allah, iaitu yang pertama wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi. Seterusnya qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah, qudrah. Okey, dah masuk dah ni. Qudrah, iradah, ilmun, ataupun ilmu, ataupun ilmun. Okey, mudah-mudahan kita dapat memahami secara baik berkenaan dengan sifat-sifat Allah ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.